Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membuat penerangan tentang projek inovasi internship yang bertajuk Kit Solat Berjemaah. Nama saya Muhammad Ainul Mizan bin Syarudin, 8P SMP, BA Ambilan Jun 2016 IPG KTB. Sebelum tu, untuk makluman penyelia dan juga guru pembimbing saya telah berjaya ataupun telah menyiapkan projek inovasi internship ini ataupun BBM untuk inovasi ini, tetapi namun disebabkan PKP, kesemua BBM itu berada di maktab lah pada waktu ni. Jadi sekarang saya hanya ingin membuat penerangan tentang cara penggunaan ataupun bagaimana pelaksanaan projek inovasi internship ini, Kit Solat Berjemaah ini dijalankan. Okey, baik. Ringkasan bagi inovasi yang telah saya sediakan ni, yang merupakan Kit Solat Berjemaah adalah bahan inovasi yang dihasilkan bertujuan untuk memudahkan kefahaman murid tentang kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Kit ini diaplikasikan kepada murid tahun 5 AK di Sekolah Kebangsaan Bukit Neram Muda. Sebagaimana yang terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP Pendidikan Islam, bahan yang dihasilkan mengambil kira konsep asas kedudukan imam dan makmum yang dapat memberi pengalaman secara langsung kepada murid, iaitu learning by doing, melalui penyusunan dan penyelesaian masalah berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru. Situasi yang diberikan oleh guru tu maksudnya adalah situasi ataupun keadaan susunan makmum dan imam tu lah, yang dalam tajuk projek inovasi saya yang saya aplikasikan. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Uraian terperinci mengenai ciri-ciri inovasi ini adalah antara ciri-ciri inovasi yang terdapat dalam Kit Solat Berjemaah. Yang pertama, dia memfokuskan kepada konsep kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Yang kedua, memberi pendedahan kepada murid-murid mengenai penggunaan bahan-bahan konkret. Seterusnya, mengambil kira konsep penyelesaian masalah dan pengalaman murid. Menggunakan kos yang minimum, kita menggunakan kos yang minimum, menjimatkan masa dan tenaga. Seterusnya, menekankan perkembangan pembelajaran secara berperingkat, mudah disimpan dan tersusun, dan juga kit solat berjemaah ini juga mudah untuk dikendalikan oleh guru dalam PMP lah. Okey, baik. Sekarang adalah pengenalan ataupun pengenalan dan pelaksanaan bagaimana BBM dalam kit solat berjemaah ini digunakan dalam sepanjang pelaksanaan projek inovasi internship. Okey, yang pertama, saya ada buat suatu BBM simple dinamakan tag bertali. Okey, tag bertali ni digunakan dalam inovasi ini adalah bahan utama dan pertama yang digunakan dalam kit ini. Dalam kit solat berjemaah ni kita ada satu kotak. Dalam satu kotak tu kita ada 3 ke 4 bahan BBM yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan projek inovasi inilah. Okey. Tag bertali ni mengandungi label yang berkaitan seperti contohnya makmum lelaki, makmum kanak-kanak perempuan dan sebagainya, dan murid dikehendaki untuk menyangkutnya pada leher murid lah. Okey, kita sangkutkan tag bertali ni pada leher murid. Fungsi tag bertali ini melambangkan identiti yang dibawa oleh murid dan mereka dikehendaki untuk melakukan simulasi kedudukan imam dan makmum di hadapan kelas. Secara tak langsung juga, penggunaan tag bertali dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada murid melalui pergerakan psikomotor di dalam kelas di samping mengawal bilik darjah dengan baik. Okey, ini contoh gambar tag bertali. Okey, disebabkan BBM yang telah dilaksanakan berada di maktab, jadi saya hanya buat blueprint ataupun gambar lakaran di sini. Ini contohnya makmum ataupun imam, makmum lelaki ataupun makmum perempuan. Ini contoh dia lah. Saya buat
saya balut dengan kertas plastik pembalut buku, dan juga kad ataupun tag bertali ni dibuat daripada kotak yang dah tak guna kan, yang boleh kita semula. Kemudian tali tu saya menggunakan tali rafia lah. Okey. Seterusnya saya akan print tag imam, makmum lelaki, makmum perempuan, makmum kanak-kanak dan sebagainya. Saya akan print, saya akan lekatkan pada tag bertali ni, kemudian kita akan balut dengan plastik untuk lebih tahan lama lah. Okey, baik. Seterusnya, item kedua ataupun bahan yang kedua adalah batang aiskrim. Okey, batang aiskrim ni merupakan bahan kedua yang digunakan dalam kit ini. Bahan ini melibatkan aktiviti secara berkumpulan. Pada batang aiskrim ini dilekatkan satu ikon yang melambangkan watak imam dan makmum. Pada batang aiskrim tu kita akan letakkan ikon ataupun gambar kartun yang melambangkan makmum dewasa lelaki ke, makmum dewasa perempuan ke, atau dan sebagainya lah. Okey, seterusnya murid dikehendaki untuk menyusun batang aiskrim tersebut pada bekas ataupun dipanggil sebagai kotak saf. Kotak saf solat ini kami ataupun saya telah hasilkannya dengan menggunakan kotak tisu, kemudian dibalut dengan kertas warna, kemudian ditebuk lubang di atasnya untuk menyusun kedudukan imam dan makmum, yang seperti mana soalan yang guru bagi kepada murid lah. Okey, kemudian murid akan menggunakan batang aiskrim yang ada ikon makmum lelaki ataupun makmum perempuan dan sebagainya itu di atas kotak tisu tersebut. Okey. Penggunaan ikon yang comel dan menarik perlu diambil kira agar murid lebih berminat untuk mempelajarinya. Okey, baik. Ini contohnya lah. Itu kotak tisu dan itu adalah contohnya ikon-ikon imam, makmum yang disusun oleh murid di atas kotak tisu. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah item yang terakhir ataupun BBM yang terakhir dalam kit solat berjemaah ni, iaitu gambar pasport dan juga pelekat lah. Okey, apa fungsi dia? Okey, baik. Pasport dan pelekat merupakan bahan ketiga yang digunakan dalam kit ini. Bahan ini seakan-akan sama fungsinya dengan batang aiskrim tadi, namun ianya lebih kepada penilaian guru kepada murid. Pada bahan ini disediakan bersama-sama sehelai kertas atau buku kecil yang dicetak saf solat. Murid dikehendaki untuk menyusun kedudukan imam dan makmum berdasarkan kepada situasi dan permasalah yang diberikan oleh guru. Bahan ini juga boleh digunakan secara berkumpulan dan juga individu. Okey, baik, kita tengok balik kepada gambar pasport pelekat tadi. Okey, gambar pasport dan pelekat ni adalah sekeping A4 yang kita potong dua. Kemudian guru akan memberi arahan murid untuk membuat line ataupun garisan di atas kertas A4 yang dipotong tadi tu sebagai soft lah, sebagai penanda soft untuk murid menggunakan pelekat yang berwarna ni untuk dilekatkan kepada pasport tadi mengikut soalan yang diberikan oleh guru lah. Maksudnya di sini kita buat penilaian lah, lebih pada penilaian lah, aktiviti penilaian. Okey, setiap pelekat berwarna ini mempunyai ataupun mewakili tugas masing-masing lah. Contohnya warna biru imam, warna merah kita letak makmum lelaki dewasa, dan sebagainya, dan seterusnya. Okey. Dan kemudian kita juga ataupun saya juga ada buat sebagai sokongan, iaitu slide sokongan. Ini adalah slide sokongan yang digunakan sepanjang PDP berlangsung lah, berkaitan dengan berkaitan dengan kit solat berjemaah ni ataupun tajuk solat berjemaah ini. Okey, ini contoh petunjuk ataupun ikon yang kita gunakan lah dalam sepanjang pelaksanaan projek kit solat berjemaah ini. Okey, contoh imam lelaki, makmum kanak-kanak, imam perempuan, makmum kanak-kanak, perempuan. Okey. Saya rasa sampai setakat ini sahaja. Penerangan tentang projek inovasi internship
kit solat berjemaah ini secara ringkas seperti mana yang diarahkan oleh unit praktikum, disebabkan BBM yang telah dibuat telah ditinggalkan ataupun tak boleh bawa balik sebab PKP di Malaysia sekarang. Jadi saya rasa sampai setakat ini sahaja penerangan saya tentang projek inovasi internship kit solat berjemaah. Bersama video ini juga saya akan lampirkan beberapa dokumen ataupun fail-fail yang perlu dijadikan portfolio kepada projek inilah, kepada penelia dan juga kepada guru bimbing saya. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.